Okay, nanti recording nanti saya bagilah. Saya semalam dah try, sempat ada hal. Tak sempat habiskan. Nanti dah settle saya buat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kelas ITS 480. Today, Wednesday, 18 November to 4 p.m. Okay, as usual, please write down your name, ID and also groups in the chat room, right, for participation for this online session. Okay, so untuk hari ini kita sambung the lab session ni. Okay, hari ini kita pun dah delay ni about half an hour. Okay, dia agak quite complicated juga, tapi saya tunjukkan jalan yang mudah dulu, how to scrap from website. Okay, so from web. Hari Isnin kita dah, ini dah masuk dah. Okay, hari Isnin kita dah tengok hari tu kita scrap from website yang kita create dummy. So kita jadikan dia local. So kita dah try dapatkan, tapi untuk hari ni kita cuba scrap data from live website. Okay, so macam biasa masuk ke betul. Okay, saya tak start. Saya present dulu. Kita cuba buat secepat mungkin sebab saya takut yang ini dia ambil masa panjang. Okay, so masuk ke uFuture. Okay, under course content as usual. Okay, saya takut ni pun dah slow. Right. Under lab. Anaconda. Okay, download tutorial 1 ni. Okay, tutorial 1 Anaconda using beautiful soaps and Python. Okay. Kalau dah download file dia. Okay, yang ini. Okay, ada dua tutorial kat sini. Tutorial 1 dan tutorial 2. Okay, kita akan buat sama-sama. Kalau dia sebenarnya kalau kita copy paste dia ringkas je. Tapi kalau nak faham betul-betul, akan ambil masa yang lama lah. So hopefully untuk hari ni kita cuba dulu try untuk dapatkan output. Macam mana rupa output dia bila kita dah scrap data from a website. Okay, gunakan Anaconda and also Python. Beautiful soaps dengan Python ni. Okay, dah download dah file ni? Tutorial 1 Anaconda using beautiful soaps and also Python. Okay, dah. Alright, kalau dah as usual kita akan gunakan Anaconda Navigator ni. Okay, saya assume lah adalah yang masih lagi tak boleh nak install ni. Okay, kita settlekan case tu dulu. Okay, ada siapa-siapa yang tak boleh nak install tak lagi ni? Syaril ke? Syaril dah settle ke belum? Saya guna laptop adik saya je. Lepas tu okey? Laptop adik saya okey. Saya rasa laptop kena ada something wrong ni. Kena rukiah sikit ni kot. Ke sebab Intel ke? Okey. Ke sebab Intel? Tak, saya tak rasa sebab Intel tu. Saya rasa macam ada setting yang kacau dia ni. Dia tak ada kena-mengena dengan prosesor ni, chip ni. Intel ke tu tak ada. Saya rasa tak ada. Mungkin ada something lah yang dah terinstall ke, dia kacau ke, dia block ke. Worst case scenario kalau kata backup nanti format balik je lah. Ataupun install Windows barulah. Banyak duit sir itu. Iya ke? Itulah. Tapi tak apalah sementara tu sebab kita akan install banyak software. Minggu depan kalau kita sambung sikit lagi. Kalau tak ada kita install Rapid Miner pula. Rapid Miner pun nanti kita tengok keadaan lah nanti sampai masa kita buat lah. Okay, so hopefully Syaril dah okay. Yang lain ada masalah tak? Saya rasa ada soalan dua lagi. Siapa yang WhatsApp saya ni? Yang tak keluar-keluar juga ni. Ada tak? Dah okay dah? Kalau tak ada ni maknanya saya assume semua dah okay ni. Sebab itu pun saya macam boleh nak jawab soalan tu. Macam mana saya nak tunjuk dekat PC ni kan. So saya tunggu je lah online ni. Sikit dah settle tak? Ada siapa itu? Saya cari tak. Kalau tak ada, dia tak ada isu okay, untuk keluarkan Anaconda Navigator ni. Okay, Syaril dah okay. Siapa lagi ni? Okay, ni siapa ni? Okay, yang ni macam mana nak convert file HTML? Siapa tanya ni?
Izatul. Okey, dah dapat dah Izatul. Dah okey dah. Belum, Tanya ni. belum sir. Belum? Okey, untuk hari ni belum. Okey, untuk hari ni, okey, kalau katalah nanti nanti saya akan bagi saya dah download dalam video tu, cuma tak masuk. Okey, lah untuk bagi link tu. Nanti kalau tuan tengok cara nak download dia, cara nak tukar file tu sebenarnya tak ada masalah pun. Okey, saya tunjuk contoh tu, tengok betul. Okey, saya rasa yang lain semua dah boleh nampak dah hari tu. Okey, mari kita punya ni. Okey, contoh. Saya kena cari balik di mana pula lab tutorial. Okey, contoh kita ada satu file ni, simple ni. Okey, yang ini dalam bentuk teks kan, yang ni yang saya suruh download dekat file ni. Okey. So, cara nak tukarkan dia jadi HTML ni simple je. Okey, pergi dekat file ni, save as. Okey. Yang file yang you download tu, pergi dekat all file ni. Okey, kemudian tukarkan je nama dia kepada nama lain. Okey, contoh kalau sebab tadi dah ada simple ni kan, saya letak simple 1 lah. Simple 1 dot type dia HTML. Type saja. Tapi pastikan kat sini save as type dia all file. Jangan letak dekat text all file. Okey, so once you all dah save tadi, maksud dia kena tambah je perkataan HTML ni. Okey, save. Alright. So nanti kalau tengok dekat sini dah nampak dah ada satu file nama dia simple1. Okey. So kalau saya close balik yang ni, saya double klik je simple1 tadi ni. So kalau tengok dekat sini, saya punya browser ni dia defaultkan Opera. Okay, kalau mungkin you all punya mungkin macam saya sebut itulah Chrome, mungkin Mozilla ke IE ke, terpulang lah, tak ada masalah pun macam tu. Okay, just double click je. So inilah dia file HTML tu. Ini untuk kita test je lah itu. Okay, so maksud dia yang ini yang based on the local ni, mana ni tak live ni, ni bukan live ni. Maksud dia bukan HTML yang live, tapi kita still boleh buka as a format HTML. Okay, clear Izatul? Boleh? Boleh dapat sir. idea tak? So nanti bila kita panggil balik, kita gunakan nama file tu lah, simple ke apa ke, tapi dia di belakang tu extension dia .html. Okay, alright, settle. Ada lagi siapa nak tanya dia tak sebelum saya nak proceed ni? Saya rasa tu je lah soalan yang saya nampak yang ada yang tanya saya ni. Okay, Syaril dah settle, apa tu Izatul dah settle. Okay, so untuk hari ni kita sambung lagi sekali. Untuk lab session kita gunakan tutorial ni, and nanti you all listen carefully sebab saya mungkin akan explain dalam bentuk yang mudah dulu. Kita follow je tutorial tu, and kalau perlu minggu depan kita sambung lagi, kita detail lagi, saya detail lagi sebab dia ada banyak teknik. Untuk nak buat web scraping ni, untuk nak guna Anaconda ni pun dia ada banyak teknik, dia ada banyak tools. Okay, tapi saya dah double check balik tadi. Bila dah install Anaconda yang latest ni, dia memudahkan kita lah. Dia lebih memudahkan kita. Okay, so carilah Anaconda kita balik. Okay, dekat sini ni, Anaconda, pastikan Anaconda. Okay, kalau tengok kat sini ni, mana Anaconda saya hilang pula. Jangan dihilang sudah. Okay, kita ada Anaconda dekat sini, pastikan cari Anaconda Navigator. Okay. Kalau nak ikutkan Chrome ni pun boleh. Kalau siapa pandai guna Chrome, tak ada masalah pun, boleh je. So kita guna Navigator ni sebab kita nakkan yang Windows base. So sekarang ni kita dah banyak guna Windows base lah. So that's why masa awal-awal dulu ramai yang buat gunakan Chrome ni, Anaconda Chrome ni, maksud dia screen hitam ni. So siapa yang rasa macam tahu ataupun mahir DOS version, boleh guna yang tu. Okay, so far kita gunakan Anaconda Navigator. Okay, kita gunakan cara yang sama juga macam yang kita dah buat on Monday. Okay, kita tunggu dia loading sekejap. Okay, so bergantung pada PC lah. Kadang-kadang loading ni dia ambil masa sikit, mungkin seminit, 2 minit macam tu lah. Kalau PC laju lah dia. Okay, so kalau dah settle nanti dia akan keluar kat sini lah. So hari tu kita akan gunakan Jupyter Notebook. Okay, bergantung. Mungkin kalau kadang-kadang kita tengok video dan sebagainya, dia version 4 lagi. Sekarang ni dah 6, 6.0.3. So that's why macam saya mention daripada awal dulu pun, kalau kita nak gunakan any software yang available online ni, kita kena sentiasa up to date lah. Sebab diorang pun akan sentiasa ada version-version baru. Okay, cuma that's why saya kata kalau saya tak boleh nak terlalu detail, sebab kalau kita detail pun macam saya buat pada 2018 hari tu, saya dah sangat detail. Bila saya check balik, habis berubah dah. Ada sendiri hilang. Maka hilang lah, maksud dia
ada banyak perubahan yang kena buat balik. So that's why untuk hari ni kita cuba fahamkan dulu konsep kita sekarang ni nak buat apa sebenarnya. Okay, so kita buat dulu, nanti last sekali ni saya tanya balik lah sebenarnya kita nak buat apa ni. Okay, so kita launchkan Jupyter Notebook 6.0.3 ni. Mungkin masa you all kerja macam saya sebut tu, mungkin bila you all guna nanti dia dah jadi mungkin version yang tak berapa, tak tahu lagi lah. Okay, so kita alright, tutup dulu, saya banyak dah saya buka ni, dia tak jadi pula kan. Okay, risau juga ni, kadang-kadang kita dah buka banyak-banyak ni kan dia confuse, dia konflik. Alright, so kita nak gunakan apa? Kita nak gunakan macam hari Senin nanti kita gunakan new, kemudian Python 3. Okay, buat sama-sama kita buat sama-sama. Ataupun kalau kata you all tak boleh follow, dengar dulu. Okay, saya cuba secepat mungkin by tomorrow ataupun by Friday saya akan upload video ni semula. Alright, okay, apa yang kita nak buat sekarang ni, kita open back this file tadi ni, tutorial 1 ni. Okay, kita dalam proses untuk dapatkan data. Kita nak buat apa? Kita nak dapatkan data daripada website. Okay, so website apa? Yang pertama mungkin kalau after this, kalau you all nak cari, maksudnya kita boleh cari apa-apa sahaja website. Yang penting kita tahu cara lah. Okay, tapi untuk hari ni tutorial ni kita follow lah apa yang ada dekat dalam tutorial 1 ni. Okay, so website ni memang dah, okay, copy balik, you all copy semula. Okay, URL ni, HTTP semua ni. Okay, dan kita letakkan dia dekat any browser lah. Okay, so dalam case macam ni, you all pastekan balik dekat browser ni. Okay, pastikan yang tanda-tanda tu kena buang betul lah tu. Okay, kemudian enter. Okay, pastikan you all dapat interface yang sama dengan saya. Yang ini memang contoh lah, kalau you tengok New Egg ni ada contoh daripada, kalau you Google, YouTube pun ada contoh yang ini. Okay, tapi tak apa, ni untuk contoh je dulu. Nanti mungkin kalau kita nak tengok sekarang ni kan Shopee, mungkin Lazada, apa-apa sahaja website, maksud dia apa-apa sahaja website, as long as you all tahu nak buat apa, dan macam dan apa benda yang kita nak scrap ni, apa maklumat yang kita nak dapatkan ni. Okay, so untuk hari ni kita nak dapatkan beberapa maklumat, okay, berkaitan dengan barang-barang yang ada dekat dalam newegg.com ni lah. Ni macam dia lebih kurang macam lelong, macam Lazada, cuma dia ni barang-barang komputer lah. So next time kalau nak guna yang lain pun boleh. So kita, kalau kita browse internet, kalau kita nampak macam ni, kita kena cari satu-satu. Kalau dia ada next, kita buat next. Kalau kita nak cari compare satu-satu ni mungkin agak lama. Ataupun kalau data dia terlalu banyak, kita takkan nak buka satu-satu. Kita klik satu-satu boleh, tak ada masalah. Tapi dalam zaman big data ni, kita nakkan something yang pantas. Okay? Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, sebenarnya kita nak cuba extract. Kita akan buat something what we call as extraction. Kita extract, kita cuba ambil maklumat tersebut dan kita ambil yang penting-penting je lah. Bukan kita nak extract semua, kita ambil mana yang kita perlu sahaja. Okay, so dalam ni ada banyak maklumat. Contoh dekat sini ada maklumat, ada gambar, ada logo, ada teks kat dalam ni, ada dia punya title, ada price, okay, ada shipping. Contoh macam ni kan, mungkin kadang-kadang bila kita nak cari barang, ataupun biasanya kalau website yang sekarang ni, yang latest, mesti dia akan ada sorting kan, dia nak sort by macam ni, dia akan ada sorting, pun tak ada isu lah tu. Tapi sebab kalau sorting nanti kita tak dapat raw data tu, so sekarang ni kita nak dapatkan raw data, data yang mentah supaya kita boleh buat another analysis. Okay, so contohnya kita nak dapatkan item yang semua free shipping sahaja. Kan, katakan kita nak tengok-tengok, kita nak yang free je, yang mana berbayar kita tak nak. Contohnya ni ada cost kan untuk shipping, yang ini free, yang ini free, yang ini free contohnya. Ataupun kita nak dapatkan dia based on title ataupun nama-nama brand tu saja, MSI, Asus, Gigabyte and so on. Okay, so itu antara kita punya objektif. So hari ni kita nak dapatkan something, data, dan kita nak tablekan data tu. Okay, kan saya dah sebut selalu, bila kita dah dapat ni sebenarnya kita macam reverse engineer balik lah. Kalau dulu kita ambil, kita dalam bentuk table, kita buat sistem. Sekarang ni daripada sistem yang ada ni kita dapatkan data, kita tablekan balik. So that's why kalau kita tengok normalization, dia sebenarnya dia recycle. Okay, dia cycle, dia ada satu cycle. Kalau kita daripada table, kita pecah-pecahkan, daripada pecah-pecah kita boleh masukkan balik dalam table. Okay, so back to this one. Okay, tutorial 1 ni. Okay, yang ini saya cerita secara ringkas je dulu.
Okay, kalau you all rasa macam complicated sangat, so that's why benda ni sebenarnya budak-budak IT dia terror lah. So dia kena faham setiap satu terms. Okay, dan kita tak akan go through macam macam kita buat SQL kan. SQL tu kita dah cerita detail-detail. Apa benda, apa dia punya rules, regulation. Okay, yang ini saya cerita secara ringkas saja. Okay, kalau tengok dekat sini dia kata apa? To grab a HTML page. Maksud dia, sebelum kita nak start buat kedekat anaconda tu, kena grab. Maksud dia kita kena dapat ambil URL ni, maksud dia address ni, alamat tadi ni. Okay, kita dapat alamat ni. Alamat ni. So, kat sini panggil dia from URL library. Okay, kita request untuk import. Okay, dia ada banyak function. Okay, kalau kata you all betul-betul nak belajar anaconda ni, you all kena betul-betul kena study from A to Z lah. So kita boleh import. Import ni maksudnya kita akan ambil, kita tak guna semua features anaconda ni. Bila perlu saja kita import. Okay, import ni maksudnya kita nak guna bila kita perlu, kita import dia punya function tu. Okay, so dekat sini kita import function yang nama dia URL open. Okay, URL open maksud dia maksud dia address tadi tu. Dan kita bagi dia Sangkut ke? Sangkut. Sangkut. Okey. Alright, sekejap. Okey, setakat mana yang sangkut tadi? Putus-putus. Okey, sebentar. Yang URL library URL open. Okey. Okey, sekarang okey dah. Okey. Sekarang okey balik. Okey. Alright. Saya sambung kat sini balik Mana tadi ni? Okey. Okey, dekat sini from URL library kita request untuk import apa, kita akan import function. Function dia kat sini kita nak import URL open. So kalau you all nak mahir benda ni, you all kena carilah URL dia ada macam-macam. Dia macam-macam jenis yang kita boleh import ni. Cuma tadi saya sebut, kalau perlu baru kita import lah. Sebab dia ada banyak function. Kita nak guna baru kita import. Okay, so far tujuan kita ni kita nak open URL yang kita dah dapat tadi lah. Dia biasanya kalau kita nak buat, kita cari dulu URL tu. Okay, kita cari dulu URL tu. Contoh macam yang ni tadi ni. Dan kita buka dulu, okay, kita dah tahu dah. So ni dia punya URL ni, atas ni. Alright, tapi kita buat reverse engineer sikit sebab tutorial ni. So kita buka melalui URL yang saya dah setkan lah. Okay, kemudian to pass HTML text, call beautiful soaps by typing. Okay, ni pun nama kita dah buat macam hari Senin lagi tu. Kita nak call beautiful soap tadi ni. Okay, sebab kita nak import dia ni. Untuk beautiful soap ni tujuan dia untuk apa? Untuk kita nak scrap data tadi tu. So that's why minggu lepas pun kita gunakan beautiful soap. Mungkin lepas pula di sini kan beautiful soap. Kali ni pun kita gunakan beautiful soap juga. So kita import juga tadi ni. So kalau mungkin kita nak gunakan benda lain, kita import benda lain lah. Okay. So from BS4, okay, import beautiful soaps as soaps. Okay, nama ni macam tadi saya sebut juga lah. Nama ni kalau kata you nak tukar lah. Ikut pada kesesuaian lah. Tapi yang ini dah macam nama yang standard lah. Kalau beautiful soap, biasa orang akan letak soap kat sini ni. Okay. So kita import. Kalau kata nanti kita test lah Ini saya cerita dulu. Next phase nanti kita test. Okay. Kemudian kalau rasa dia tak ada error, maksud dia import kita berjaya lah. Okay. Kemudian to define the HTML page URL. Okay, kita tulis kat sini my URL. Yang ni pun tak ada masalah. Tulislah my URL ke URL saya ke kau ke aku ke boleh. Macam sebut. Tapi macam biasalah. Please follow naming convention. Dan itu sebab apa? Yang pertama, senang kita faham, orang lain pun faham. Okay. So kalau kata tadi kita dah dapat satu URL, kita dah browse, kita dapat yang inilah. Kita berkenan dekat page ni. Okay. Kita nak cari something dekat page ni. So kita dah dapat kat sini, kita copy lah page ni. Copy page ni, kita tampal balik dekat sini. Okay, so my URL tadi yang kita nak working tadi, yang kita nak scrap tadi ni, inilah URL dia. Okay, copy je. Jangan kalau type biasanya memang akan jadi error ni. Okay, copy je apa yang ada dekat sini ni. Alright. So kalau kata nak pergi dekat Lelong ke, Lazada ke, terpulang lah. Contoh, kalau Lazada kan. Tapi Lazada kita cerita kemudian lah.
Sebab nanti kalau tak faham yang ini nanti susah nanti. Contoh kalau kita dah masuk, kita pergi dekat electronic accessories tadi ni, mobile accessories, phone case ataupun cover. Okay, so kita nak routing dengan page ni. Kan kita dah tahu ada banyak maklumat ni, tapi kita nak scrap maklumat ni. So kita copy lah file ni, Lazada ni. Sebab ni live kan. So saya sebut tadi, bila live kita boleh pergi mana-mana saja dengan syarat kita faham lah. Okay, so dah tahu dah kat situ, to open a connection to the web page and downloading into our machine. Okay, maksud dia kita sekarang ni nak bila kita bagi arahan dekat Anaconda tu akan make a connection lah. Dia akan open connection antara website tadi ni dengan kita punya Anaconda tu lah. Tujuan dia untuk apa? Untuk kita nak download dia punya data tu dekat kita punya local machine. Sebab tu kalau kita tengok dekat sini, Anaconda ni dia local. Kalau kita tengok sini dia local. Dia local machine kat sini, dia local host. Nampak tak Macam kita belajar Oracle dulu lah. Local host kan. Bila nampak perkataan local host, maksud dia dah install dekat PC kita lah, bukan server mana-mana. Okay, so kita kena download balik lah. Maksud dia kita kena panggil dia, kita gunakan yang ini. uClient equals to ureg tadi ni. Apa yang kita type kata tadi ni. Ni. Sebab kita gunakan URL open tadi. So that's why kita panggil balik ureg tadi ni. Untuk kita open semula my URL. My URL apa? Yang ini tadi ni. Alright, boleh setakat ni clear So that's why kalau kata macam you all mahir programming, biasanya senang faham lah. So that's why kadang-kadang benda-benda technical macam ni, dah IT dia senang faham. Kalau macam untuk you all ni mungkin nak kena study balik kan, IT ke programming, mungkin dulu programming dah lama dulu, dah tak ingat. Tapi so far, cuba fahamkan apa yang saya cuba explain ni. Okay, so maksud dia panggil balik my URL ni, yang inilah yang kita dah set tadi ni. Right? UREQ tadi ni, yang ini sebab kita import dia untuk dia open URL ni tadi ni. So dia berkait ni. Dia tak boleh satu terputus, maksudnya nanti connection dia tak akan jadi. Okay, to read the scrap content tadi. So maksud dia kita nak baca tadi. So kita dah tahu dah apa secara ringkas page yang tersebut tu, kita nak read dia punya content tadi tu. Kita nak scrap dia punya content. Okay, kita panggil dia tadi uClient tadi ni. uClient.read. Okay, dan kita bagi satu pun boleh ubah lah. Page_HTML. Page_HTML ni pun dia satu pun boleh ubah je. Nak bagi nama apa terpulang. Okay. Okay, tapi yang penting kita nak gunakan perkataan ni uClient tadi, dia nak read apa? Dia nak read kita punya URL. So nampak tak dia bersambung ni? Dia berkait kalau belajar programming. Sebab tu dalam kelas ni saya tak berapa nak tekankan sangat programming tu lah. So hopefully you all boleh faham. Okay, dan kemudian kita close balik connection. Alright. Itu biasa berlaku lah, kita dah buka, kita close balik connection supaya dia boleh panggil. Okay, kemudian apa kita nak buat? Kita nak to pass the content HTML passing type. Okay, kita nak ambil tadi tu, okay, daripada HTML tadi tu, kita nak pass ni bukan seolah-olah macam kita nak hantar dia kepada kita punya Anaconda tadi tu, supaya dia boleh dapatkan data yang kita nak tadi. Okay, dia panggil apa ni? Page soups, okay. Okay, page soup ni pun nama apa tu pun boleh ubah, okay. So apa yang dia nak tadi tu, kita ada page HTML. Okay, yang ini pun biasanya kalau kita tengok mana-mana coding, dia akan gunakan yang sama je. Okay, page HTML, html.parser. Kemudian kita bagi dia satu nama, soup. Kenapa soup? Sebab kita tadi play around dengan ni tadi ni, as a soup tadi ni, beautiful soup tadi ni kan. Okay, so sebab dia nak, supaya dia boleh panggil balik function tersebut ataupun dia boleh scrap. Soup tadi tujuan dia untuk kita buat scrapping. Okay, bagi dia satu nama pun boleh ubah. Yang ini pun boleh bagi nama apa-apa. Page_soup. Okay, the next one dia kata apa? To pass a particular class into a variable types. Okay, yang ini ni kat sini, start pada sini ni, you all kena double check balik dekat kita punya website. Okay, yang ini listen carefully. Saya pun kalau dalam lama tak buat pun saya confused. Okay, to pass a particular class into a variable type. Maksudnya kita nak dapatkan variable yang ada dekat website tadi tu, kita nak passkan dia dekat Anaconda kita, supaya dia boleh baca dia punya particular tu nanti data. Okay, so kita akan nampak dekat sini, yang ini pun biasanya standard, page soups.find all ni. Okay, sebab tadi ni kita ada page soup tadi ni, kita dah bagi dia satu nama page soup tadi ni. So apa-apa saja maklumat daripada HTML dia dah passkan ke sini. So kita boleh panggil lah melalui nama tadi ni, page_soup.
sub. Okay, apa yang dia nak buat, dia akan find all. Okay, dia nak find all apa? Segala division, div jadi ni, yang bernama class item container. Okay, dekat sini, listen carefully. Quite tricky sikit. Okay, okay, saya buat sebelah-sebelah. Okay, saya besarkan dulu. Okay, so sekarang ni, okay, macam saya sebut tu, sebenarnya kita ada banyak ruangan-ruangan kat sini yang kita boleh tengok ni. Okay, so salah satu cara macam saya sebut semalam, kita boleh right click, kemudian kita tengok dekat inspect. Okay, kalau tengok dekat page source ni, banyak sangat ni. Okay, nampak tak bersepah-sepah ni, kita pun tak tahu nak baca kat mana ni. Okay, kalau siapa pandai baca, bacalah. Okay, ni kita tak nak tengok sini. Okay, kita pergi balik dekat sini ni, right click kat mana-mana. Okay, right click, inspect, tekan perkataan inspect ni. So dia akan keluar dekat tepi ni. Okay. So nampak tak? Bila saya movekan cursor dekat mana-mana ni, dia akan highlightkan ruangan tersebut. Okay, nampak So contoh kalau saya move dekat atas ni, dekat sini ni, so maksud dia akan merujuk kepada gambar ni. Okay. So kalau saya nak dekat sini ni, okay, saya klik dekat sini, dia akan pergi dekat sebelah sini ni. Alright. Okay, so apa yang berlaku dekat sini ni, okay. So kita dah ada satu ruangan. Okay, contoh kita nak cari dalam ruang yang saya highlight ni aja. Okay, boleh nampak So far boleh nampak Saya nak conteng pun tak boleh ni. Okay. Sepatutnya kalau dapat conteng tu sikit. Okay, so saya nak dapatkan maklumat-maklumat yang ada di dalam container ni saja. Okay, yang you nampak yang dia dah highlight ni dia panggil container. So that's why kalau tengok dekat sini ni, sebelah kanan dekat mouse saya ni, dia ada tulis div class equals to item container. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak scrap maklumat yang ada dalam container ni. So apa contoh maklumat yang boleh kita scrap? Mungkin dia punya title kat sini ni. Okay, kita move down sikit. Ataupun mungkin dia punya item info. Nampak tak? Ini ada item info kan? Div class item info. Dia ada item branding. Kemudian dia ada dekat sini ni, dia akan ada dia punya item title. Okay? So kita nak dapatkan maklumat-maklumat yang tertentu sahaja. Contoh macam saya sebut tadi, mungkin kita nak dapatkan dia punya maklumat nama ni. Ni kita panggil ni title ni. So kita klik dekat sini, dia akan jatuh kat bawah ni lah. So dekat sini dia panggil item title. Okay, so kita akan nampak item title dekat sini ni. Okay, boleh nampak tak? So far boleh nampak tak? Dia agak kecil juga ni. So you all kena tengok betul-betul dekat saya punya ni. So dekat sini kelas dia panggil item title. So kalau saya klik dekat sini, apa yang dah di highlight kan tu, kalau dekat title tu pun you nampak a.item dash title. Perasan tak? Boleh perasan tak? Setakat ni clear tak? Okay. Boleh. Setakat ni boleh follow? Okay. Boleh saya boleh. Okay. So, contoh lagi kalau kata saya pergi ke bawah mungkin, dekat situ dia ada detail. Okay, dia pergi dekat item detail. Ataupun mungkin kita nak pergi dekat price ship tadi ni. Perasan tak ni? Okay, price ship. Dia tulis kat situ li.price ship. So, dia punya wording tadi tu adalah free shipping lah. So mungkin kalau macam saya sebut tadi, kita nak dapatkan yang free shipping sahaja. Okay, pun boleh. Alright. Dan mungkin kita nak dapatkan gambar dia sahaja. So kita tengok dekat sini, kalau kita naik atas, sini ada container ni. Kat sini ada gambar. href ni, kemudian dia ada item image. Perasan sini. Class item image. Okay. Mungkin itu sajalah yang kita nak lah. Dan kalau kita nak buat yang lain pun boleh. So maksudnya kita kena dapatkan dulu, kita kena identify dulu apa benda yang kita nak scrap. Alright. So kita back kepada yang tadi tu. Jadi kita kena buat sikit lah searching kat sini ni. Instead of kita, kalau kata kita dah tahu kat mana dia duduk, tak ada masalah. Tapi biasanya memang kita kena buat searching. Kita kena cari nak keluarkan apa, kita nak scrap maklumat apa. Okay. Kemudian bila dah sampai dekat sini tadi ni, so kalau you all tengok balik betul-betul, okay, apa yang dia tulis dekat sini tadi ni, okay, tak nampak pula kan, okay. Alright, so kalau tengok dekat sini, dia kata apa, container equals to page sub find all div, yang dalam curly bracket ni, dia panggil class item container. So kalau kita tengok balik dekat sini tadi ni, okay, kita nak cari apa-apa sahaja
yang berada di dalam this item container, yang kelas yang bernama item container ni. So dekat mana kelas ni tadi? Kalau kita tengok tadi dia duduk dekat sini. Okay, oh ni sel terlalu banyak. Okay, this one. Div class item container. Okay, boleh jumpa tak? Cuba you all cari. Jumpa tak apa yang saya buat ni? Mula-mula copy dulu URL tu. Kemudian right click, buat inspect. Okay, cuba cari, cuba highlight macam saya buat ni. Okay, cuba buat sekejap dalam masa seminit. Boleh dapat tak? Boleh nampak tak? Siapa yang boleh dapat? Okay, so maksudnya kita ada satu division tu, satu yang dipanggil sebagai item container. Okay, so yang itulah yang kita nak cari ni. Segala maklumat yang ada dalam item container ni. Alright, okay, so far good. Dapat dah? Boleh buat tak? Kita nak buat kemudian? Nak dengar dulu? Dengar dulu sir. Tak dapat ni. Tak dapat. Okay. So kalau tak ikut pun rasa macam payah ni, dan itulah kalau kita face to face mungkin saya boleh bagi dalam 40 minit free tu, sambil you buat tu saya boleh pusing-pusing. Okay, so cuba cari betul-betul. Nanti right click dekat mana-mana kat sini ni. Okay, right click, inspect. Dia akan keluar macam ni. Biasa dia akan keluar merata-rata lah. Dia tak ada masalah pun. Tapi kalau kita nak cari balik, kita boleh je lead mouse tadi ni. Kita boleh scroll up and down. Nanti dia akan highlightkan dekat mana yang sepatutnya lah. So kalau kita tengok kat sini tadi, kalau kita pergi dekat perkataan item container, so maksud dia segala yang ada daripada atas sampai bawah ni, dia sebenarnya duduk dalam kelas yang bernama item container. Okay, itu yang pertama. So kita nak cari apa yang dekat dalam item container ni? Kita nak cari, mungkin dalam tutorial ni ada 3 perkara je lah yang kita nak cari. Okay, yang pertama kita nak cari brand. Yang kedua, kita nak cari title. Kemudian kita nak carikan title name tu. Dan yang ketiga, kita nak tengok shipping dia tadi. Okay, kita nak cari dia punya shipping. Alright, so kita nak cari 3 benda ni lah. Out of macam-macam berjuta-juta data yang ada ni, kita nak cari 3 benda ni. Okay, so apa yang pertama tadi? Oh, sebentar, saya nak kena charge dia punya bateri. Sebentar. Okay, so kita nak cari yang pertama brand. Okay, brand di mana dia punya container ni tadi ni. Ni container ni adalah container yang atas tadi ni. Yang kita dah setkan tadi ni, for container in containers. Kalau kita gunakan for ni, maksud dia akan buat looping. Maksud dia setiap container yang ada dekat dalam ni. Maksud dia kalau kita tengok ada banyak ni kan. Setiap satu gambar ni mewakili satu container. Satu container. Jadi kita kena loopingkan dia lah. Kita kena loopkan dia supaya dia cari semua container yang ada dalam page ni. So kita tak tahu berapa kan. Kalau kita rajin scroll, kalau macam ni, kalau dah beribu-ribu, beratus-ratus ni, takkan kita nak scroll kan. Okay. Tapi kalau ikutkan pada kita punya ni tadi ni, dia hanya buat pada page yang kita boleh nampak saja. Mana yang saya scroll up and down ni, page tu je lah nanti dia akan keluar. Okay. Ada berapa nanti kita tengok ada berapa. Okay, so dah dapat. Kita nak cari brand. Okay, brand di mana container.div.a.image title. Apa benda ni? Kan macam mana nak tahu berapa banyak div, image dan sebagainya. Okay, so kita boleh nampak di sebelah kanan ni. Okay, so ni kalau kita tengok sini ada container ni, maksudnya container ni semua yang ada dalam ni lah. For container ni merujuk kepada container ni. In containers, okay, hati-hati ada huruf S dengan tak ada huruf S ni, maksudnya dalam containers yang ini, okay, kita nak cari title. Okay, maksud dia, apabila kita berada dalam item container ni, kita nak cari item title. Okay, item title adalah yang ini. Yang ini yang biru yang saya highlight ni. Okay, so kita carilah, kita scroll, mana yang dia berhenti kat situ. Okay, so dia akan berhenti somewhere dekat sini. Okay, kemudian kita scroll lagi. Kalau kita tengok dia punya detail dia akan pergi dekat sini. Class, item, title. Okay, nampak sini, class, item, title. Jadi dia ada berapa kat sini? Atas dia ada A, sebelum A dia ada div, sebelum div dia ada div satu lagi, dan selepas pada div ni dia ada satu lagi div dekat sini ni. So maksud dia yang ini dia punya nested tu. Okay, kalau dah belajar dulu kita ada panggil nested kan?
Okay, div. Dalam div ada div. Okay, kemudian dalam item info ni ada div lagi. Selepas pada div ni ada A. Dalam A ni baru kita jumpa kelas yang bernama item title. Sebab kita nakkan yang ini saja. Okay, item title tadi ni. Kelas item title ni saja. So nanti dia akan keluarkan yang ini tadi lah. MSI dan sebagainya. Sorry, yang tadi apa ni? Brand. Dia akan keluarkan brand yang bernama title saja. Okay. So kita akan nampak dekat sini lah. Dia akan keluar brand. So kalau tak jumpa, carilah nanti kat sini ni. Dia ada open lagi ni. Okay, item title dan dia akan ada brand nanti. Okay. Kita naik atas. Naik atas. Okay, kita ada kat sini. Okay, kemudian kat sini ada rating. Okay, untuk kalau kita nak tengok rating pun boleh. Kalau contoh kita nak buat something berkaitan dengan rating. Okay, kita tengok sini. Okay, barulah kita akan nampak dekat sini dia tulis image tadi ni. So kita nak supaya dia pergi dekat A, div. Nampak tak sekarang ni? Ada berapa div? 1 div, 2 div. Kemudian lepas div tu ada A, baru kita jumpa title. Okay, so baru kita jumpa title. Maksudnya kita nakkan image yang ditulis MSI tu saja. Tetapi dalam image MSI tu dia ada satu word yang ditulis MSI. Yang dipanggil sebagai title. Yang image tu dekat sini ni. Image SRC tu image saja. Tapi yang title tu dipanggil MSI. Okay, jangan confuse lah tu So that's why benda ni saya macam susah nak explain detail-detail kalau hopefully you all boleh imagine benda ni. Alright, sebab dia perlukan basic HTML lah pula kalau kata perlu nak belajar detail-detail ni. Okay, so IMG ni image. Dalam image ni dia ada satu title. Dia panggil title equals to MSI. So kita nak dapatkan maklumat MSI ni saja. So bila setiap kali dia loop, dia akan ambil MSI, ASUS, Gigabyte ni semua ni image ni. Tapi dalam image tu dia ada title. Okay, so that's why dekat sini dia letak title. So nampak tak sekarang ni? Dalam image dia ada title. So kat sini ada A, div. Ada berapa div? Ada 2 kali div tadi ni. So kalau nampak dekat sini A, div. Okay, so satu A, dot. Kemudian ada div lagi, belakang dia ada dot lagi, ada div lagi. Kemudian dia duduk dalam this container. Dia duduk dalam item container ni. So container ni tadi merujuk kepada item container yang atas ni. Okay, setakat ni boleh imagine tak? Boleh Alright. Kemudian yang seterusnya dia nak cari title. Dalam container yang sama lagi dia nak cari title. Title tu apa? Yang ini. Tadi kita dah nampak dah item title. Yang ini title untuk image. Yang ini item title. Okay, kita cari mana perkataan item title tu. So kalau kita tak nak, kita boleh close balik lah. Kalau kita tak nak, kita boleh close. So kalau kita cuba scroll, tengok dia pergi ke mana. Okay, ni item container ni tadi ni. Okay, kita scroll. Okay, mana dia pergi? Okay, mungkin dia duduk dekat sini. Okay. Alright. Mana dia tadi? Okay, item container ni tadi ni. Ataupun mungkin dia dah pergi tempat lain. Kalau tak boleh, kita klik balik inspect. Okay, nanti kita akan jumpa. Okay, ni dia item container tadi ni kan. Okay, kemudian tutuplah mana yang tak nak pakai, kita tutup dulu supaya dia tak panggil banyak benda. Okay, so kita cari dalam item ni ada. Okay, item style kita tak nak. Okay, dan ni pun kita tak nak. Okay, kita nak yang dekat atas je tadi ni. Okay, ni kita tak nak. Item branding kita tak nak. Okay, so kita carilah sampai jumpa ni. Okay, tapi tadi kalau tengok tadi, kalau you perasan, kita dah boleh nampak dah ni item title dia dekat mana. Okay, mana dia duduk tadi ni. Saya pun dah lost kat dia punya ni. Okay, ni container dia. Tutup dulu. Kalau tak nak. Okay, division item. Item info. Item action, price. Okay, kat sini. Alright. Dia ada somewhere kat sini. Okay. So, kalau dah jumpa ni, so nak cari tu pun kena skill juga tu. Okay, kita akan nampak sini dia punya kelas ni item title. Okay, nampak kelas dia item title. So, kita bila saya klik kat sini, dia akan highlightkan dekat a.item title. So, nanti dia akan keluarkan the whole word tu. Gigabyte, Radeon, RX 5700 sampai habis. So, yang ini dia panggil kelas item title. Okay, so dapatlah dekat sini ni. Kelas
item title. So that's why dia panggil container.findAll. Dia akan jumpa semualah yang mana yang start dengan A dot tadi tu. Yang kelas dia bernama item title. Okay. Dan ini kita bagi nama dia supaya bila kita keluarkan dalam bentuk teks nanti, dia start dengan kosong dan dia akan buat apa tu array lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Okay. Yang ketiga, kita nak cari shipping dia. Okay. Price of shipping. Sama ada dia free shipping ke dan sebagainya. So kita akan cari juga container.findAll segala li tadi ni dot price ship. Okay. So price ship ni duduk dekat mana? Okay, kita klik balik dekat sini ni, kita scroll ke bawah sikit, tengok sampai kita jumpa perkataan shipping tu. Okay, yang ni tak ada. Mana shipping? Okay, dekat sini. Okay, ni sini. Okay, item sini ada price. Okay, kemudian kita cari bawah, akan jumpa kat sini. Okay, sampailah kita scroll, kita jumpa price ship. Price ship dekat situ nampak tak perkataan dia li.price-ship. So kita nak maklumat yang ditulis free shipping. Free shipping ke ataupun yang ada berbayar. Yang kita nak itu. So maksud dia apa-apa sahaja yang ada dekat sini ni kita nampak ni, semuanya kita boleh scrap ni. Terpulanglah kita nak scrap apa. Okay. So tak ada masalah pun nak scrap apa pun. Cuma kali ni kita tengok 3 perkara ni saja dulu. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Setakat ni ada soalan tak? Boleh imagine tak apa saya cerita ni? Okay, so kita try dululah tengok dia punya output dia nanti. Okay, kemudian kita dah buat tadi ni, kita dah dapatkan 3 item. Kemudian kita print lah dia. Kita print supaya dia boleh brand tadi, dia campur dengan brand tadi ni. Name dia akan campur dengan name, shipping dia akan campur dengan shipping. So ini dia akan print saja. Okay, kita tengok apa berlaku. Alright, so go back to Anaconda ni tadi ni. Kita open balik Jupyter Notebook, kita launch dia. Okay, yang inilah mungkin ada juga yang tanya ni macam mana nak dapat yang tadi ni. Okay, saya rasa dah tak ada isu dah ni Okay, klik dekat new, Python 3. Alright, kita buat satu-satulah. Okay, saya buat side by side. Okay, cara dia simple je. So since you all dah boleh imagine apa yang kita nak buat ni, kita copy paste je lah. Kita nak pastikan dia berfungsi. Okay, Ctrl C, Ctrl V. Okay, cara dia kalau tak nak tekan Ctrl Enter dekat atas ni ada perkataan run ni kan, tekan run je. Okay, as long as dia tak keluar error, dia boleh move to the next line, then should be okay. Okay, kita ambil pula yang kedua ni, from BS4 import soup tadi ni, Ctrl C, Ctrl V, kan, kemudian kita dapatkan semua URL tadi lah. So maksud dia lepas ni kalau dah faham ni, boleh carilah apa-apa URL pun. Okay, Ctrl C, Ctrl V, kita run. Bilanya tak keluar error, maksud dia URL tu betul lah. Kalau URL tu dia tak jumpa, mungkin kita salah copy ke, tertinggal mana-mana info ke, mungkin dia akan keluar error. So kena check balik URL tu betul-betul. Kalau macam ni tak ada error, should be okay. Okay, kemudian kita ambil uClient tadi ni, Ctrl C, Ctrl V, still juga kita run. Ni tadi dah cerita so saya terus pergi laju-laju je lah. Okay, paste HTML, Ctrl C. Okay, kita run balik. Okay, ni cara yang paling leceh lah ni. Apa, kalau kita sempat minggu depan, mungkin kita buat cara yang simple sikit. Kita masukkan coding ni dalam satu tempat, nanti kita cut and paste satu folder je, satu file je. InsyaAllah kalau tak ada masalah, kita buat minggu depan. Okay, uClient. Okay, kita run. Okay, selagi dia tak keluar error, then it should be okay lah. Okay. Kena jagalah semua dia punya teks, apa semua tu, huruf besar, huruf kecil kat sini ni. So far kalau you copy balik dalam ni, mungkin tak ada masalah besar lah. Okay, kemudian kita run. Okay, untuk yang ini, kita boleh copy the whole ni. Start pada container ni, kita copy sampai bawah ni. Copy sampai print ni. Kalau nak buat satu-satu boleh, nanti dia keluar error. Okay, copy, just paste saja semua ni. Okay. Maknanya daripada start container ni, dia akan buat. Dan kalau yang ni copy satu-satu, nanti dia keluar error. Sebab dia berkait, sebab dia ni dia ada 4. Dia berkait satu sama lain. Okay. So apa yang berlaku kat sini bila kita run saja, okay, tengok bila saya klik run tadi ni, apa yang akan berlaku dia akan printkan 3 perkara ni yang kita dah scrap tadi ni. Brand, name and also shipping. Okay, kita run. Okay, so apa yang you all nampak dekat sini, sekarang ni kita dah dapat satu maklumat. Okay, dan tapi nampak macam maklumat ni macam, ni pun kalau macam ni baik tak payah scrap ni kan. Nak baca apa macam ni. Tapi dia still ada tadi, brand dia MSI. Dia ambil daripada
logo MSI tadi, belakang tu ada title. Kemudian name dia tadi MSI, Radium, bla bla bla. Apa saja yang ada dekat tadi tu, dia akan keluar. Kemudian shipping dia apa tadi? Free shipping. Kemudian dia pergi pada the next item tadi, Asus, okay. Kemudian gigabyte. Maksud dia apa tadi ni? Setiap apa yang kita nampak dekat page ni tadi, okay, yang kita nampak tadi dekat container ni, berdasarkan pada 3 maklumat yang kita nak tadi, dia dah listkan dekat sini. Okay, setakat ni ada soalan tak? Dia dah listkan dekat sini. Okay, nanti kita buat sikit lagi satu kat belakang tu. Nampak So maksudnya kita dah dapat satu maklumat yang mungkin raw lah. Macam saya sebut tadi, memang kita nakkan maklumat yang raw. Supaya kita boleh buat analisis semulalah maklumat tadi ni. Sebab takkan kita nak copy satu-satu dekat website ni. Itu isu dia. Takkan kita nak copy satu-satu. Okey, ambil kat sini, buat macam ni, Ctrl C, Ctrl V, masuk dalam website. Masuk dalam Excel. Memang tak jadilah. Mungkin makan masa berbulan-bulan baru nak settle ni. Setiap satu page ni. Okay, so sekarang ni kita dah ada satu kaedah di mana kita boleh buat web scraping dipanggil. Okay, ini cara dia. Right, kita buat web scraping. Jadi kalau katakanlah selagi website ni tak berubah, yang masalah dia sekarang ni, website ni kadang-kadang dia akan berubah. URL ni dia akan berubah. So mungkin kita masuk sekarang ni dah okey, masuk lagi 3-4 bulan nanti kan dia jadi berubah-ubah. Sebab website ni biasa akan berubah-ubah. So sebab tu kita kena sentiasa alert lah dengan website ni. Okay, setakat ni ada soalan tak? Kopi daripada siapa? Mana? Kopi daripada sampai mana tu? Okey, yang ni tadi daripada elemen tadi ni, daripada container tadi ni, copy semua sampai bawah ni. Okey, sampai shipping ni. Kemudian paste balik dekat sini. Okey, saya tunjuk satu cara lagi. Tadi ni kan, kat sini, copy dia semua ni. Okay, nampak tak? Daripada container ni, sampai shipping, sampai last lah. Kat tutorial 1 tu. Copy, kemudian tekan run. Nanti you akan dapat dia macam kat bawah ni. Okey, so far so good. Okey. Dapat tak? Tengah try. Yang lain okey tak? Macam senyap je semua ni. Sekejap saya error. Okey. Error tu copy paste je tu. Jangan tu copy paste, tengok balik dia punya tu. Space tak space. Okey, yang lain boleh dapat tak? Macam mana yang ada kat skrin saya ni. Yang lain boleh dapat? Sir, saya tak dapat dekat link tu, sir. Dekat link ni. Yang nombor 3 tu. Ni. Okey, cuba copy. Sekejap saya double check balik. Okey, dia termasuk my URL kan, sir? Ni. Termasuk my URL sekali ni. Copy ni termasuk my URL. Jangan copy HTTPS saja. Okey, semua sekali. Untuk nak tu termasuk my URL. Kalau tak nanti dia keluar error. Ni termasuk perkataan. Sebab kita panggil balik my URL kat sini ni. Okey, buat balik nombor 3 tu. Selagi dia keluar error, dia tak boleh dapat. Sekejap saya cuba check balik yang dekat dalam uFuture tu betul tak link ni. Sebab kadang-kadang saya dah baiki link ni. Link dia boleh broken. Broken tu maksud dia dah ubah-ubah. Sekejap saya check balik dalam saya punya tu. Ataupun you all boleh Ctrl C. Okay, saya letak dekat ni. You all copy dekat melalui apa tu? WhatsApp ni. Tapi you all kena buka WhatsApp dekat note tu lah, jangan buka WhatsApp dekat phone. Copy URL tu yang saya bagi ni. Tampal dekat nombor 3 tu. Okay, yang lain saya rasa tak ada isu. Yang ini je. Kalau dia berubah sikit je, mungkin kemungkinan besar kita tak boleh dapat dah. So that's why URL ni you all kena double check betul-betul. Setiap kali nak tu, better macam saya sebut tadi, kita lebih baik kita copy dekat link yang dia bagi tu lah. Maknanya dekat link yang sepatutnya tadi ni. Ni kat sini ni. So kita ambil direct daripada sini. Lagi senang. So that's why bila ada dekat sini memang kita tahu yang ini pun live dan tak ada masalah. So bila kita copy paste balik, dia boleh jumpalah link ni ataupun URL ni. Okey, boleh. Siapa yang dah dapat? Saya dah siap. Dah siap dah. Okey, yang lain? Boleh dapat Okey, nanti kita nak test. Okey. Yang for container in container tu saya tak dapat ke? Yang ini? Okey, copy semua sekali. Daripada start pada container ni sampai bawah ni. Okey, boleh tak? Jangan ambil 4 je. Start pada atas ni. Daripada container. Kalau 4 sebab ni dia looping ni, dia looping. Dia tak boleh ambil container saja. Kalau ambil container saja dia error. Dia start pada container ni. Sampai bawah. Okey. Jangan ambil container saja. 4 tu pun maksud dia termasuk dalam container tu. Sekali-sekali kan. Jangan buat container satu line, kemudian 4 tu satu line, tak edit.
Nanti dia keluar error. Okey, boleh? Siapa lagi yang dah dapat? Semua dah dapat ke ni? Senyap je. Yang lain okey tak? Baru dapat saya. Dapat Okey, yang lain? Hmm. Yang lain? Okey, Anissa, Halisha, Azira. Korang senyap ni korang buat ke tidak ni? Yang biasa bunyi ni mesti Syaril ni lah. Kawim? Kawim okey tak? Kejap sir. Ya, korang jangan tidur tau. Syaril seorang je bunyi ni. Yang Boleh lain okey tak? sir. Azira boleh tak? Okey, Anissa? Aina okey tak? Boleh sir. Boleh. Siapa lagi ni? Iqbal ke? Iqbal lah tadi. Iqbal okey? Iqbal ya? Boleh tak? Iqbal okey tak? Atika? Okey, sir. Boleh? Boleh dapat? Okay, good. Alright. So, saya harap semua boleh buat. Tapi cuma explanation tadi tu, you all kena fahamkan betul-betul. Setakat copy paste macam saya katalah, tak ada masalah pun copy paste. Sebab saya pun dah test dulu. Kalau tak, saya tak boleh nak bagi. Kan keluar error banyak-banyak kan, susah nak baiki. Cuma, kalau kita nak buat sendiri, kita kena pastikan check betul-betul dia punya link tu. So, that's why kena ada sedikit knowledge HTML lah. Okay, kita sambung sikit je lagi. Sekarang ni pun dekat 3.5 kan. Kita sambung sikit je lagi. Okay, kita open new lah Open file tadi ni, new. Okay, new notebook, Python 3. Tak apalah yang tadi tu, biar dia nak save, tak nak save pun tak apa. Okay, kita copy paste semula tutorial 2 pula. Okay, kita tengok apa hasil dia. Dia ada sedikit perbezaan untuk tutorial 2 ni. Okay, untuk tutorial 2 ni, instead of kita display dekat dalam Python tadi ni, kan, dekat dalam Anaconda ni, so kita nak buat apa? Takkan kita nak copy paste balik kan? Jadi leceh lah pula. Okay, so apa yang kita boleh buat, kita boleh hantar dia ataupun kita boleh write dia balik ke dalam bentuk file CSV. Ataupun kita boleh buka dia nanti menggunakan Microsoft Excel. Okay, yang itu yang biasanya kita nak lah. Bila kita dah scrap data, dapat data raw tadi tu nanti kita akan letakkan dia ataupun kita savekan dia dalam bentuk CSV file ataupun file yang menggunakan Microsoft Excel. Okay, bila dah dapat file tu, terpulanglah nak buat apa nanti. Kita nak buat analisis ke dan sebagainya, itu cerita kemudian. Okay, cuma cerita hari ni, kita nak scrapkan file tersebut. Jadi kita dah tahu dah, data yang bersepah-sepah dekat dalam dunia ni, dekat website ni, sebenarnya kita boleh ambil. Secara buat ni, kadang-kadang dia panggil perkataan ni reverse engineer. Kita reverse engineering. Okay, so kita just tambah yang ini je lah tadi, file names, okay, product.csv, kita open file name W, dan yang lain tadi tu samalah, cuma kita ada header, okay, nanti dia akan tulis brand, name, shipping, kemudian dia akan writekan header, dan maklumat tadi dia akan ambil daripada container ni tadi ni lah, macam yang tadi tu. Okay, kemudian sambil itu dia print juga. Sambil dia print, dia simpan dalam satu file nama dia product.csv. Okay, kita try. Kita buat balik satu-satu. Okay, kita ambil balik satu-satu. Sebenarnya kalau ikut cara ni leceh. Sebab tu kalau dia ada satu cara lain, kita boleh gabungkan semua coding ni, okay, dalam satu file, kita paste sekali je, terus jadi. Okay, tak apa, untuk tu mungkin saya rasa hari ni tak sempat lah. Sekarang ni pun dah 3.30. Kalau insyaAllah kalau tak ada hagal, mungkin kita boleh sambung sedikit lah minggu depan. Okay, so Ctrl V. Okay, buat sama-sama lah. Mungkin yang ni pun you all dah boleh imagine. Okay, kita runkan dia. Kemudian copy from BS4 tadi ni. Ctrl C. Okay, kita run lagi. Okay, ini cara ni agak leceh lah. Kita kena copy satu-satu kan. Kita kena ada satu. Okay, InsyaAllah minggu depan kita tengok cara yang berbeza. Okay, kita buat gunakan satu lagi editor lah. Dia ada editor kat situ. Bila panggil editor, maksud dia kita boleh pumpkan semua data ni dalam satu tempat dan kita panggil file je. Okay, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah nanti. Okay, copy balik uClient tadi ni. Copy balik dulu copy satu-satu. Okay, copy satu-satu sampai habis macam tadi, run. Okay, kemudian page HTML. Okay, run balik. Kemudian jangan tertinggal close. Run balik. Okay, page soup. Okay. Okay, ini pun sebenarnya ni kaedah ni untuk kita check sama ada kita punya syntax ni tadi betul ke salah. Sebab kalau kita dah type banyak-banyak tiba-tiba salah, susah nak cari.
Yang ini salah satu kaedah lah untuk kita cari line by line. Kalau tak ada masalah, kita boleh proceed. Okay, start pada container ni tadi ni, kita copy semualah. Okay, start pada container, kita copy semua sampai bawah. Sampai close ni. Ctrl C, Ctrl V. Okay, ada agak panjang lah kat sini. Container, yang sudah cerita tadi kan, CSV, product, brand name dan sebagainya. Okay, alright, kita cuba run. Okay, kalau dia tak keluar error, maksudnya dia akan keluarlah data tu. Okay, cuma sekarang ni kita dah nampak dia data tadi mesti macam tadi juga. Kan, dia keluar sebagai output sebab dia ada output kat sini, dia ada printing ni. Dia yang keluar ni sebab kita print ni. Yang keluar kat sini bawah ni sebab kita print. Print brand name, shipping. Tapi dia akan buat dalam bentuk repetition lah, dia ulang-ulang kan sebab kita guna for tadi. Okay, cuma perbezaan dia tadi, dekat sini kita ada simpan satu file dalam bentuk product.csv. Okay, dekat mana kita nak cari file tadi ni? Okay, kat mana kita nak cari file tadi ni? Okay, semua boleh buat tak? Setakat ni semua dah okey dah? Boleh sir dapat. Boleh. Macam mana? Tak keluar output. Tak keluar output? Yang ini tak keluar? Tak. Okey, check balik. Okey, sebab tadi yang first tadi boleh kan? Yang ini tak boleh. Okey, check balik. So kalau apa yang you tengok depan saya ni okey, maksudnya dia coding tu sama aje. Mungkin ada satu dua yang you alter tinggal ke bracket ke, check balik. Okey, so dekat mana kita nak cari balik file name product.csv ni? Okey, pergi dekat file ni. Kat atas ni ada file ni kan? Sorry. Kita pergi dekat file pula. Pergi dekat mana dia punya home tadi ni? Okey, sini. Pergi dekat, lupa pula. Tadi kan kita open ni, kita pergi dekat home tadi ni, dekat Jupyter tadi ni. Okay, kita ada Jupyter tadi ni kan, yang kita masuk awal tadi. Pergi dekat bawah, cari balik. Okey, perasan tak ada satu nama file tu product.csv. Kalau tengok dekat sini, dia tulis a minute ago. Dia update tadi dalam seminit tadi lah. Maksudnya kita baru create lah file tu. Okay, a minute ago. So apa yang kita nak buat tadi? Kita dah jumpa dah file ni. Kalau kita open saja file ni, kita klik, still dia nampak macam ni juga. Nak baca apa macam ni berterabur kan? Okay, tak apa, ni kita boleh tutup. Okay, kita tick dekat product CSV ni. Dekat atas ni ada perkataan download. Okay, so kita boleh download. Okay, kita download file ni. Dan nampak dekat sini dia dah download, dah complete. Tak kisahlah you guna Chrome ke guna apa, mesti ada download kan. Dan normally kalau you tak setting apa-apa, dia akan duduk dalam folder download lah. Seperti biasa. Okay, kita open download ni. Double click. Okay, kalau kata you boleh double click lah. Saya punya Excel ni macam ada something wrong ni. Okay, saya open balik dekat komputer. Biasanya dia akan duduk dekat download. Sorry. Okay, kita browse kat sini. Dia duduk dekat dalam download. Okay, saya punya ni macam ada something wrong. Saya kena buka all file. Kat sini ada satu. Saya sebenarnya dah ada dua tadi ni kan, produk. Sebab saya dah test pagi tengah hari tadi. Sebelum kelas tadi. Okay, so dia ada dua produk tapi sama je mana-mana pun. Okay, so kalau kita double click balik produk ni, then barulah kita akan dapat satu list. Di mana list ni lah yang kita boleh gunakan semula untuk kita buat analisis. Okay, siapa yang dah dapat setakat ni? Okay, nampak So apa yang kita buat tadi daripada satu website, okay, yang maklumat dia mungkin kita kena klik one by one. So sekarang ni kita guna satu teknik, nama dia web scraping. Okay, dan kita boleh dapatkan data-data yang kita kehendaki sahaja. Okay, data dalam tu ada berjuta-juta, beribu, tapi mungkin kita nakkan brand saja, name and also shipping. So kalau kita nak, sini kita nak yang free, kita filter je lah. Kan kita buat filtering, kita ambil yang free saja. So at the end of the day, kita dapatlah maklumat yang mana yang free, mana yang berbayar. Itu contoh. Untuk nak buat simple analysis, gunakan Microsoft Excel ataupun gunakan apa-apa teknik analisis kemudian. Okay. Yang ini kita akan tengok kemudian lah nanti bila kita buat dalam RapidMiner boleh panggil balik file Excel ni. Untuk kita buat analisis yang detail. Okay, itu kemudian lah. Itu pada minggu-minggu akan datang. Okay, setakat ni siapa yang dah boleh dapat file Microsoft Excel ni? .csv ni? Saya dah dapat sir. Saya dah dapat. Okay, good. Siapa lagi? Saya tak dapat lagi. Siapa yang tak dapat lagi? Saya sir. Okay, kenapa? Double check balik lah. Copy balik. Okay, copy balik. Cuba copy. Yes. Buat balik satu-satu. Tak apa, yang tadi tu boleh padam, delete, buat balik. Okay, yang lain dah dapat tak? File Excel tu. Yang lain okey?
Okey, So ini saya cabaran kita lah. Yang ini cabaran kita lah. Benda-benda teknikal yang kita kena belajar melalui online kan. Benda kalau face to face ni memang tak ada masalah dah. So kita boleh buat sama-sama, tapi saya sebut you all boleh buat lah. You all boleh buat. InsyaAllah kalau follow slow-slow, saya pun tak dapat laju ni, saya buat slow-slow. Follow balik, insyaAllah boleh dapat maklumat yang sepatutnya. Okay, Syaril dah clear? Yang lain boleh tak? Kopi Akhirah semula sekali dah, lah. okay, Miza dah, Nurul Ainin pun dah. Yang lain okey Yang mana tak ada respon ni maknanya okey lah tu. Pastikan dapat Pastikan dapat balik. So, untuk hari ni, apa objektif kita sebenarnya? Kita nak scrap data from live website, any live website, as long as you all tahu baca dia punya HTML tu. Kan, yang HTML kita minggu lepas lagi, hari Senin baru ni. Walaupun tak detail, tapi dah tahulah HTML tu apa. Itulah yang coding untuk web tu. Okay. Kita dah tahu sedikit teknik macam mana kita nak extract data. Tapi dalam kes ni panggil scrap lah. Scrapping. Okay. Kita nak extract data daripada website, real website, live website, dan kita dapat dalam satu bentuk file yang simple. Okay. Iaitu yang ini tadi ni. So at least kita dah dapat satu data yang raw. Sebab tadi saya sebut data yang raw. Maksud dia data ni kita boleh kemas kini lagi lah. Nak buat apa, nak buat analisis dan sebagainya terpulang lah. Ataupun mungkin kalau kita dapat terlalu banyak kan, kita boleh buat table balik tak? Boleh je kita buat normalization balik. Itulah kaedah dia, nampak tak? Kita main pusing-pusing balik. Dah dapat table ni kita pergi buat normalization balik. Padahal dekat website tu dia dah normalize lama dah table tu. Kan? Tapi sebab kita extract balik, mungkin kita boleh buat normalization semula. Itu terpulang. Sebab kita dah dapat raw data kat sini. Okay. Sir, macam mana nak Siapa buat lagi Excel tu, sir? Macam mana? Nak buat Excel tu macam mana, sir? Okay. Pergi balik dekat home tadi ni. Okay, tadi ni kita kat sini tadi kan. Kat sini dia akan keluar ni je lah. Okay, pergi balik dekat home. Kat Jupyter ni, local host tadi ni. Atas ni yang kita masuk awal-awal tadi. Bukan dekat sini ni. Bukan kat sini ni. Okay, yang dekat kita buka home tadi ni. Yang kita nampak awal-awal tadi ni. Okay, cari bawah. Biasa dia akan ada duduk dekat bawah ni. CS product.csv. Kalau macam saya tadi baru 7 minit lah kan. Benda ni dia update. Mungkin kalau siapa yang baru tadi dia tulis a minute ago ke dan sebagainya. Okay, nampak produk tadi ni? Nampak, sir. Okay, klikkan dia, checkkan dia. Download je kat sini. Okay, download. Bila download, biasanya dia akan duduk dekat folder download. Folder download ni carilah balik nama produk tu. Ni. So double klik je lah. So nanti akan dapat lah macam ni. Sini produk dia. Okay, so terpulang lah. Kalau kata you all nak tambahlah. Kalau kata nanti you all mahir ke nak buat for looping ke. Sebab yang ni dia loop sampai 37. Kenapa dia loop sampai 37? Sebab dia hanya ambil untuk page yang ini sahaja. Walaupun kita nampak dekat sini, ada beratus lagi page kan. Kat sini ada beratus lagi page. Yang cuma ambil page satu je. So kalau kata you all nak looping kalau lagi sampai page 2, page 3 sampailah page yang ke 100 ke ataupun sampai habis ke, mungkin kita boleh dapat data yang beribu-ribu, juta-juta. Kat situlah datangnya big data. Okay? Semua sekarang ni kita dapat dalam 30 lebih data sebab hanya untuk satu page ini sahaja. Sebab kita based on page yang ini. So kalau siapa yang nak detailkan lagi, mungkin boleh loopingkan page ni lah. Lepas page 1 dia masuk page 2. Lepas page 2 dia masuk page 3 sampailah habis. Sebab kat sini kalau kita nampak ni ada beratus page ni. Kat sini kalau kat sini pun dah ada 100 page. Berapa banyak barang dia ada pun kita tak tahu. Okay. Alright. So kalau kita tahu teknik, simple je kita nak buat scraping ni. Okay, ada soalan tak lagi setakat ni? Ada soalan tak setakat ni? Dah agak detail jugalah cerita hari ni. Tak ada Tak ada. Semua boleh buat Boleh. Tak ada. Okey, so saya pun nak untuk kelas hari ni nak cerita yang itu je. Okey, insya-Allah kalau sempatlah minggu depan, kalau kita mungkin saya curi-curi sikit masa, saya tunjukkan kaedah mudah sikitlah. Sebab tadi tu kita kena klik satu-satu, enter satu-satu. Tapi sebenarnya satu-satu enter tu pun bagus sebab kita nak test kita punya statement tu. Setiap satu statement tu kalau ada error, maknanya kita terus jumpa. Kan, kalau kita dah masuk dalam satu file, kalau dia keluar error nanti jenuh nak cari balik. So kalau macam tu kita tahu bila kita enter dia okey, maknanya line yang atas tu dah okey. Kita enter dia okey, line atas tu okey. So itu kaedah dia lah. Okay. Right. So insya-Allah sekarang dah 3.40.
Kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan berhenti sekarang. So kita akan jumpa lagi pada minggu harapan lah. So banyak dah ni saya nak kena download file ni, nanti saya letakkanlah dalam YouTube macam biasa. You all boleh double check lagi lah. Kalau kata macam tinggal ke terlepas tadi, you all boleh semak semula. Okay. Last tak ada Tak ada soalan? Sir, Tak ada soalan? Yes. dalam real life kalau nak tahu macam contohnya kita pergi kat Shopee ke Lazada, nak tahu mana satu free shipping tu, kena tahu juga coding-coding macam mana nak buat tu kan? Ya. Kena tahu yang saya tunjuk tadi tu. Inspect tu maksudnya kena faham juga cara macam mana nak cari dekat mana dia duduk free shipping. Tapi normally macam saya tunjuk tadi ni kan, you all boleh, okay ni tadi kalau saya padam dulu, kata kalau kita masukkan dekat sini tadi ni, kan, okay, so tengok dia kadang-kadang dia duduk dalam container, kadang-kadang dia duduk, dia macam-macam lah. Okay, contoh, kita right click dekat sini, inspect, Lazada ni, okay, nampak tak? So bila saya move kan ni, dia akan duduk ni. Dia ada kelas-kelas dia. Yang ini semua dipanggil kelas ni. Maksud dia setiap satu dia panggil kelas. Okay, yang ini dia akan duduk dalam kelas ni. Nama dia C3KEDQ. So that's why kadang-kadang nama-nama kelas ni, kalau website-website yang macam biasa-biasa ni, biasa je bila buy nombor macam ni kita susah nak faham. Tapi kalau yang macam New Egg tadi tu senang. Dia panggil item, dia panggil shipping. Jadi kita senang tu nampak situ kita tahu dah ni apa. Ya, nampak clear So kalau kita tengok kat sini ni, dia seolah-olah yang ini ni satu division. Ini satu division. Okay, kalau kat sini pun dia ada satu division lain ni, sebelah ni. Division ni dipanggil C2PRKC. Dan dia punya itu adalah product item. Okay. Nampak tak kat sini? So maksud dia, cari je kat mana-mana pun, as long as kita boleh baca coding kat tepi ni, kita boleh highlight, kita boleh drag and drop tu, kita boleh tahulah. So maksudnya maklumat ni kita boleh dapat. So kalau nak cari shipping, kena tengoklah shipping ni kat mana. Sini lah kan. Ada tak maklumat shipping kat sini? Macam tak ada je. Yang ini maklumat harga ni. Okay, kalau ada dia akan tulislah, carilah kat sini. Shipping dia berapa. Okay. Kalau ada. Kalau tak ada, kena cari sampai jumpa. Baru kita boleh buat dia punya scraping tadi tu. Okay, tu kaedah dia. Faham Alright. Lain? Soalan lain? Faham, sir. Okay, cuma kat sini ni part ni lah yang quite tricky ni. Nak cari balik maklumat tu yang tricky tu. So maksudnya kalau jumpa mungkin boleh modify sikit je lah coding tu tadi tu. Okay, untuk test. Okay, ada soalan lain tak? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, okay, Alhamdulillah. Thank you. So saya harap semua faham. Okay. Dan nanti kita akan sambung bolehlah minggu depan untuk topik lain insyaAllah. So kita ada banyak topik lagi. So that's why saya tak boleh nak detailkan sedetail-detailnya. As long as you all boleh imagine dan objektif hari ini nak dapatkan data from scraping, ada berjaya. Okay. So thank you very much. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay.